Sudah tiba masanya, negara-negara kuasa besar dunia berhadapan dengan senjata yang lebih memeningkan kepala berbanding senjata nuklear. Bukan senjata berkuasa tinggi yang mampu memusnahkan bandar, tetapi senjata yang terlalu murah, terlalu banyak, dan semakin cuba dihalang, semakin besar kerugian yang ditanggung. Senjata itu ialah drone. Di medan perang hari ini, perhitungan di luar akal sihat terpaksa dibuat, di mana peluru berpandu berharga 50 juta ringgit dilancarkan semata-mata untuk menangkis sebuah drone berharga 3.500 ringgit. Inilah neraka kos efektif. Malah Israel, dengan sistem pertahanan udara terhebat di dunia, mengalami tragedi apabila Dewan Makan sebuah pangkalan tenteranya diserang secara langsung tanpa sebarang amaran. Namun, dalam situasi inilah, sebuah negara muncul mengubah percaturan perang dengan menggunakan laser berharga hanya 7 ringgit yang telah pun ditempatkan dalam pertempuran sebenar. Mengapa takhta pertahanan udara kini beralih ke Malaysia? Mari kita selami sebab-sebabnya. Lampu amaran merah di siling bilik taklimat masih belum padam. Skrin memaparkan 28 trajektori balistik yang melintasi langit dalam masa nyata dan nombor-nombor pada setiap koordinat radar dikemas kini setiap saat. 6 orang ahli jawatan kuasa pertahanan menahan nafas sambil merenung skrin, manakala saya hanya berdiri bersandar di bucu meja dengan tangan bersilang. Saya melihat jam tangan bukan untuk menggesa mereka, tetapi kerana pemandangan ini sudah menjadi kebiasaan. Di negara ini, pertahanan udara adalah rutin harian, sama seperti matahari terbit setiap pagi. Selamat sejahtera, nama saya Daniel Ben Ami. Saya seorang jurutera utama yang bertanggung jawab ke atas pembangunan sistem pertahanan udara dan pemintasan laser di bawah Kementerian Pertahanan Israel. Gelaran di belakang nama saya cukup ringkas. Ketua Reka bentuk Iron Dome, generasi ke-3. Peneraju penempatan prototipe pemintasan laser. Pencapaian kadar kejayaan pemintasan masa nyata sebanyak 92%. Rekod saya terbukti dengan angka. Dan di negara ini, perkataan pertahanan udara seolah-olah sinonim dengan nama saya. Sebab saya berdiri di sini adalah mudah. Setiap kali ahli politik mempunyai soalan tentang pertahanan udara, Menteri Pertahanan akan memanggil nama saya, dan tugas saya adalah untuk memberitahu mereka tentang realiti. Satu demi satu trajektori di skrin mula hilang. Itulah saat peluru berpandu pemintas berlanggar dengan sasarannya. Walaupun tiada bunyi letupan kedengaran, suasana lega menyelubungi bilik taklimat apabila titik-titik merah di skrin bertukar hijau. Daripada 28 ancaman, 26 berjaya dimusnahkan, manakala 2 lagi jatuh di kawasan tidak berpenghuni. Pada saat itulah saya mula bersuara. Tujuan taklimat hari ini bukan untuk menerangkan angka-angka di skrin, tetapi untuk mengajar mereka sesuatu yang mereka masih belum faham. Saya mengangkat penunjuk laser ke arah skrin dan berkata, apabila ditanya, apakah pertahanan udara? Kebanyakan orang akan terbayang adegan peluru berpandu dilancarkan. Tetapi itu hanyalah hasilnya. Pertahanan udara yang sebenar bermula jauh sebelum itu. Puratamasa dari saat radar mengesan sasaran sehingga peluru berpandu pemintas dilancarkan ialah 15 saat. Dalam 15 saat itu, kami mengira trajektori, menilai tahap ancaman, memilih titik pemintasan, dan mengeluarkan arahan pelancaran. Semua proses ini berlaku dalam sistem automatik. Tetapi sistem itu direka oleh manusia, dan manusia itu adalah saya. Seorang ahli jawatan kuasa mengangkat tangan. Soalannya sudah dijangka. Berapakah kos sebiji peluru berpandu pemintas? Saya memberitahu angka sebenar. Antara 175.000 hingga 350.000 ringgit setiap satu. Untuk 26 peluru yang dilancarkan hari ini, kira-kira 9 juta ringgit telah lenyap di udara. Ahli jawatan kuasa itu mengangguk dan bertanya, jadi, adakah cara untuk mengurangkan kos? Saya cuba menahan senyum. Setiap kali soalan ini diajukan, perasaan saya tetap sama. Mereka bercakap tentang wang, manakala saya bercakap tentang nyawa. Saya menunjuk ke skrin sekali lagi. Jika kita terlepas walau satu daripada 26 ancaman itu, peluru berpandu itu mungkin akan jatuh di tengah-tengah Tel Aviv, dan sekurang-kurangnya berpuluh-puluh orang akan terkorban. Bolehkah nyawa berpuluh-puluh orang itu dinilai dengan wang? Ahli jawatan kuasa itu terdiam. Saya sudah biasa dengan kebisuan itu. Tugas saya di sini bukan untuk memberi mereka pilihan, tetapi untuk membuat mereka sedar bahwa tiada pilihan lain. Kemudian seorang lagi ahli jawatan kuasa bersuara. Soalannya sedikit berbeza.
Pernahkah Anda mendengar tentang senjata anti pesawat laser yang dipamerkan oleh Malaysia di pameran pertahanan antarabangsa baru-baru ini? Saya tahu nama itu, sistem kilat. Menurut bahan pembentangan, ia dibangunkan khusus untuk memintas drone dengan slogan promosi yang menyatakan kos tembakannya hanya RM7. Ahli jawatan kuasa itu bertanya sama ada ia benar, dan sama ada kami mempunyai rancangan untuk memperoleh sistem sedemikian. Saya meletakkan penunjuk laser dan memandang tepat ke arahnya. Jawapan saya ringkas, Tuan, pertahanan udara adalah bidang yang hanya boleh dibincangkan oleh negara yang pernah menangkis peluru berpandu. Saya tahu Malaysia telah membangunkan senjata laser, tetapi pernahkah mereka memintas walau satu sasaran pun dalam pertempuran sebenar? Angka-angka di dalam katalog adalah satu perkara, medan perang sebenar adalah perkara yang sama sekali berbeza. Setiap malam, kami menangkis ancaman yang datang dari langit, kata saya. Saya memandang sekeliling bilik taklimat dan merendahkan suara saya. Angka RM7 mungkin kedengaran menarik, tetapi angka itu juga bermakna tiada apa-apa yang telah dibuktikan. Kedengaran bisikan di kalangan ahli jawatan kuasa. Ada yang mengangguk, ada yang masih menunjukkan riak ragu. Saya dapat membaca reaksi mereka. Inilah perkara yang paling sukar difahami oleh ahli politik tentang pertahanan udara. Teknologi tidak disempurnakan di dalam makmal, ia disahkan di medan perang. Kami telah membuktikan pertahanan udara kami melalui kelangsungan hidup bukan teori. Itulah sebabnya negara ini masih wujud. Seorang ahli jawatan kuasa bertanya dengan berhati-hati, jadi, adakah sistem Malaysia langsung tidak berguna? Saya menggelengkan kepala. Bukan tidak berguna, tetapi belum terbukti. Pasaran pertahanan dipenuhi dengan pelbagai prototipe, tetapi sangat sedikit yang berjaya sampai ke tahap penempatan sebenar. Terutamanya dalam bidang pertahanan udara, kegagalan bermakna kematian. Memperkenalkan sistem yang belum terbukti adalah seperti berjudi. Saya berhenti sejenak sebelum melontarkan ayat terakhir. Pertahanan udara tidak dibuktikan dengan katalog, ia dibuktikan dengan kubur. Taklimat berakhir, dan para ahli jawatan kuasa mula beredar. Sambil mengemas beg bimbit, saya melihat keluar tingkap. Langit Tel Aviv cerah, dan orang ramai menjalani kehidupan harian mereka seperti biasa. Mereka tidak tahu betapa banyak ancaman yang terbang di atas kepala mereka dan bagaimana ancaman itu dihilangkan. Saya fikir itu adalah perkara biasa. Pertahanan udara adalah paling sempurna apabila ia tidak kelihatan, dan saya adalah orang yang menjaga kesempurnaan itu. Semasa berjalan di koridor, Timbalan Menteri Pertahanan menghampiri saya. Dia mengangguk dan berkata, taklimat hari ini sangat jelas. Namun, dia bertanya dengan berhati-hati, bukankah terlalu awal untuk menolak sepenuhnya senjata laser Malaysia? Saya berfikir sejenak. Soalan Timbalan Menteri itu berbaur politik, manakala saya seorang juru teknik. Tetapi jawaban saya tidak berubah. Ini bukan soal penolakan, tetapi soal keutamaan. Sistem yang terbukti harus didahulukan. Timbalan Menteri tidak bertanya lagi. Kembali di pejabat, saya duduk di hadapan meja dan menghidupkan monitor. Laporan yang tiba pagi tadi terpapar di skrin. Analisis teknikal mengenai sistem kilat dari Malaysia. Saya hanya membaca tajuknya dan menutup tetingkap itu. Saya tidak merasakan keperluan untuk membacanya. Video demonstrasi pameran dan bahan pembentangan bukanlah data pertempuran sebenar, dan pertahanan udara bukanlah bidang yang boleh dibuktikan dengan PowerPoint. Malam itu, dalam perjalanan pulang, saya mendengar radio. Berita melaporkan serangan peluru berpandu pagi tadi dan kejayaan pemintasan. Penyampai berita berkata, tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Saya mengangguk sambil melihat keluar tingkap. Inilah rutin kami. Ada ancaman, kami menangkisnya, dan orang ramai terus hidup. Kitaran itu sempurna, dan saya berada di pusat kesempurnaan itu. Saya melihat pantulan wajah saya di cermin tingkap. Kelihatan letih, tetapi berpuas hati. Saya fikir saya telah menyampaikan mesej yang betul hari ini. Pertahanan udara adalah bahasa kami sendiri, dan negara yang tidak mempelajari bahasa itu tidak boleh duduk semeja dengan kami. Fakta bahawa Malaysia telah mencipta laser untuk menembak jatuh drone adalah menarik, tetapi itu bukan dalam domain pertahanan udara. Sekurang-kurangnya, bukan pertahanan udara seperti yang saya takrifkan. Dan dalam bidang ini, kami yang mempunyai pengalaman pertempuran, sebenarlah yang menetapkan takrifan. Sekurang-kurangnya, itulah yang saya percaya pada masa itu. Seminggu kemudian, saya berada di bilik operasi bawah tanah Kementerian Pertahanan. Skrin-skrin gergasi yang memenuhi dinding
memaparkan status rangkaian pertahanan udara negara dalam masa nyata. Ini adalah jantung sistem pertahanan udara Israel, dan saya dijemput untuk menerangkan bagaimana jantung ini berdegup kepada Menteri Pertahanan yang baru dilantik dari kalangan orang awam. Menteri itu baru 3 hari memegang jawatan, dan pengetahuannya tentang pertahanan udara hanyalah apa yang dibacanya di dalam akhbar. Menteri menunjuk ke skrin tengah dan bertanya, "Adakah semua titik itu bateri Iron Dome?" Saya mengangguk dan mengeluarkan penunjuk laser. 10 titik merah yang ditandakan pada peta ini. Setiap bateri bertanggung jawab ke atas ruang udara dalam radius 70 km, saya terangkan. Menteri itu menggerakkan bibirnya seolah-olah mengira, kemudian bertanya, "Jadi, seluruh negara dilindungi?" Saya menjawab, "Ya. Apa sahaja yang jatuh dari langit di mana-mana sahaja di wilayah Israel akan lenyap sebelum mencecah tanah." Riak wajah menteri berubah dari kagum kepada ragu. "Benarkah kita boleh menangkis segalanya?" Saya sudah menjangkakan soalan itu. Orang awam sentiasa meragui kesempurnaan. Saya memberi isyarat kepada operator konsol, dan data pemintasan selama 3 tahun terakhir terpapar di skrin. Jumlah sasaran ancaman, 43.211. Pemintasan berjaya, 33.864. Kadar kejayaan, 91.8%. Menteri itu merenung skrin dengan tajam. Saya menunggu dia memahami makna angka-angka itu. 91.8% bukan sekadar statistik. Ia bermakna kematian telah jatuh dari langit lebih 4.000 kali, dan kami telah menghentikannya sebanyak 3.800 kali. Selebihnya, kebanyakannya jatuh di kawasan tidak berpenghuni atau ke laut. Kadar kejayaan di kawasan bandar sebenarnya melebihi 97%. Saya memberitahu menteri, inilah Iron Dome, dan inilah sebabnya rakyat negara ini boleh tidur lena pada waktu malam. Menteri itu bersuara dengan berhati-hati. Tetapi jika sebiji peluru berpandu pemintas berharga Rp175.000, bukankah itu terlalu mahal? Saya memandangnya tepat dan bertanya balas, "Tuan Menteri, pada pendapat Anda, berapakah harga nyawa manusia?" Menteri itu tidak dapat menjawab. Saya menyambung, "Jika kita teragak-agak untuk memintas kerana kos, dan sebiji peluru berpandu jatuh di tengah-tengah Tel Aviv, sekurang-kurangnya 10 orang akan mati, dan berpuluh-puluh lagi akan cedera. Pampasan dan kos perubatan sahaja akan menelan belanja berbilion-bilion." Saya melangkah lebih jauh. Apabila sebiji peluru berpandu jatuh di sebuah bandar, ketakutan akan merebak. Orang ramai akan meninggalkan rumah mereka, ekonomi akan terhenti, dan penarafan kredit negara akan jatuh. Kerugian itu tidak dapat dikira walaupun dengan beratus-ratus bilion. Sebaliknya, jika kita menangkisnya dengan sempurna, orang ramai akan berasa selamat, ekonomi akan terus berjalan, dan negara ini akan berfungsi seperti biasa. Jadi, Rp175.000 itu bukan kos, ia adalah pelaburan, saya terangkan. Menteri itu perlahan-lahan mengangguk. Saya tahu dia sudah faham. Semasa kami berjalan keluar dari bilik operasi, menteri bertanya kepada saya, "Kalau begitu, adakah Iron Dome sistem yang sempurna?" Saya berhenti sejenak. Perkataan sempurna perlu digunakan dengan berhati-hati. Saya memberitahunya tiada senjata yang sempurna, tetapi sistem pertahanan udara yang paling hampir dengan kesempurnaan memang wujud. Dan itu ialah Iron Dome. Menteri itu memandang mata saya. Saya dapat merasakan keyakinan mula terbentuk dalam pandangannya. Beberapa hari kemudian, saya memberi syarahan di Dewan Persidangan sebuah institut penyelidikan pertahanan. Hadirin terdiri daripada pegawai-pegawai muda dan pegawai-pegawai pertahanan. Topik syarahan saya ringkas. Mengapa Iron Dome adalah sistem pertahanan udara terbaik di dunia? Saya memaparkan slide pertama dan memulakan ucapan saya dengan soalan. Apakah tujuan pertahanan udara? Seorang hadirin mengangkat tangan dan menjawab, "Untuk menangkis serangan musuh." Saya menggelengkan kepala. Salah. Tujuan pertahanan udara adalah untuk memastikan tiada seorang pun rakyat kita yang terkorban. Kedua-dua ayat ini kelihatan serupa, tetapi intipatinya berbeza. Yang pertama adalah soal teknikal, yang kedua adalah soal falsafah. Iron Dome dicipta dengan teknologi, tetapi ia beroperasi dengan falsafah, saya terangkan. Dewan menjadi senyap. Saya beralih ke slide seterusnya. Skrin menunjukkan prinsip operasi Iron Dome. Proses radar mengesan sasaran, komputer mengira trajektori, dan peluru berpandu pemintas dilancarkan, dipaparkan mengikut urutan. Tetapi saya tidak menunjuk pada gambar rajah itu, sebaliknya pada ayat kecil di bahagian bawah slide.
Jika titik impak sasaran dijangka berada di kawasan tidak berpenghuni, sistem tidak akan memintas. Saya bertanya kepada hadirin, mengapa kita tidak bersusah payah menangkis peluru berpandu yang akan jatuh di tanah kosong? Seorang pegawai muda menjawab, untuk menjimatkan kos. Saya tersenyum. Separuh betul, separuh salah. Kos adalah salah satu sebabnya, tetapi yang lebih penting ialah falsafah kita. Iron Dome tidak melindungi tanah, ia melindungi manusia. Kami tidak peduli jika ada lubang di padang pasir, tetapi kami tidak akan sekali-kali bertolak ansur dengan kecederaan manusia. Itulah sebabnya sistem ini membuat semua pengiraan berpusatkan manusia. Inilah yang membezakan Iron Dome daripada sistem pertahanan udara yang lain, saya terangkan. Syarahan berakhir, dan sesi soal jawab bermula. Seorang pegawai pertahanan mengangkat tangan. Bukankah Iron Dome juga mempunyai kelemahan? Contohnya, apa yang akan berlaku jika beratus-ratus roket dilancarkan serentak? Saya telah menunggu soalan itu. Saya turun dari pentas dan berjalan perlahan-lahan di antara hadirin sambil berkata, soalan yang bagus. Dan itulah sebabnya kami terus menambah baik sistem ini. Saya menjelaskan, satu bateri Iron Dome boleh menjejaki dan memintas sehingga 20 sasaran serentak. Tetapi, kami tidak beroperasi dengan satu bateri. Di kawasan-kawasan penting, beberapa bateri ditempatkan secara bertindih. Dan setiap bateri berkongsi data dan bekerja sama antara satu sama lain. Jadi, jika satu bateri mencapai tahap tepu, bateri lain akan segera memberikan sokongan. Ini bukan sekadar senjata, ia adalah satu rangkaian. Penanya soalan itu mengangguk. Seorang lagi pegawai mengangkat tangan. Kalau begitu, adakah Iron Dome akan terus menjadi sistem yang relevan pada masa hadapan, memandangkan ancaman terus berkembang? Sambil kembali ke pentas, saya menjawab, apabila ancaman berkembang, kami juga berkembang. Apabila Iron Dome generasi pertama keluar, orang ramai ragu-ragu sama ada ia akan berfungsi. Sekarang kami mengendalikan generasi ketiga, dan pembangunan generasi keempat sudah pun berjalan. Teknologi tidak berhenti, dan kami juga tidak akan berhenti. Saya memaparkan slide terakhir. Hanya ada satu ayat ringkas di skrin. Iron Dome bukan senjata. Ia adalah sebab negara ini masih wujud hari ini. Saya memandang sekeliling kepada hadirin dan berkata, kita bukan negara yang berperang. Kita adalah negara yang berjuang untuk terus hidup. Dan syarat untuk terus hidup hanya satu, melindungi rakyat kita. Iron Dome adalah satu-satunya sistem yang memenuhi syarat itu. Saya tegaskan. Tepukan gemuruh bergema di dalam dewan. Sambil melangkah keluar dari dewan syarahan, saya melihat ke langit melalui tingkap koridor. Langit cerah tanpa awan. Di atas langit itu, beribu-ribu peluru berpandu telah dilancarkan dalam tempo 10 tahun yang lalu, dan kami telah memadamkannya. Saya terfikir, apa yang akan berlaku kepada negara ini tanpa Iron Dome? Mungkin Tel Aviv akan dipenuhi dengan runtuhan. Dan orang ramai akan berlari ke tempat perlindungan bawah tanah setiap kali siren serangan udara berbunyi. Tetapi kami mempunyai Iron Dome, dan itulah sebabnya negara ini berfungsi seperti biasa. Saya mengeluarkan telepon bimbit dari poket dan memeriksa mesej. Satu pemberitahuan dari Kementerian Pertahanan. 6 roket yang dilancarkan dari semenanjung Gaza awal pagi ini, semuanya berjaya dipintas. Saya tersenyum sambil mematikan skrin. Inilah rutin kami. Ancaman tidak akan berakhir, tetapi perisai kami juga tidak. Iron Dome bukan senjata. Ia adalah sebab negara ini wujud hari ini, dan jaminan ia akan terus wujud pada masa hadapan. Saya tidak pernah meragui keyakinan itu. Sebulan kemudian, saya menghadiri pameran pertahanan antarabangsa di Paris. Ia diadakan di sebuah pusat convention besar dengan pemandangan Menara Eiffel. Syarikat-syarikat pertahanan dari seluruh dunia mempamerkan senjata terbaru mereka. Pelbagai bahasa kedengaran di sepanjang koridor, dan bunyi pembentangan datang dari segenap arah. Saya dijemput sebagai sebahagian daripada delegasi Kementerian Pertahanan Israel, dan penganjur meminta saya untuk memberi pembentangan mengenai Iron Dome dalam sesi utama. Saya menolak tawaran itu dengan sopan. Kami tidak memerlukan publicity. Rekod kami sudah membuktikannya. Di tingkat 2 Dewan Pameran, reruai dari pelbagai negara berbaris, Amerika Syarikat, Rusia, Prancis, Jerman. Saya berjalan perlahan-lahan, melihat senjata yang dipamerkan. Kebanyakannya adalah sistem yang saya kenali. Sistem pemintasan peluru berpandu, rangkaian radar, persenjataan pesawat pejuang. Ada evolusi, tetapi tiada revolusi.
Saya melaluinya tanpa minat. Tidak perlu melihat semula perkara yang sudah saya ketahui. Saya ternampak orang ramai berkumpul di hadapan Railway Malaysia secara kebetulan. Pada mulanya saya bercadang untuk terus berjalan. Tetapi saya perasan beberapa pegawai tentera Eropah sedang mencatat nota dengan riak wajah yang serius. Rasa ingin tahu, atau lebih tepat lagi, rasa tanggungjawab profesional, membuatkan saya berhenti. Mengetahui apa yang dilakukan oleh pesaing adalah tanggungjawab seorang pakar. Di pintu masuk railway, sebuah skrin besar digantung dengan tajuk dalam bahasa Inggris, Sistem Pertahanan Udara Laser Kilat. Skrin itu memainkan video demonstrasi. Di sebuah kawasan seperti padang pasir, beberapa drone kecil terbang menghampiri dan pancaran laser ditembakkan dari peralatan di darat. Satu demi satu drone itu mengeluarkan asap dan jatuh. Sari kata di bahagian bawah video tertera, masa pemintasan 3 saat. Kos tembakan RM7. Sistem khusus untuk drone. Saya berdiri dengan tangan bersilang, memerhatikan skrin. Suntingannya kemas, tetapi itu sahaja. Seorang wakil dari Malaysia memulakan penerangan dalam bahasa Inggris. Dia muda dan bersemangat. Kilat berbeza daripada sistem pertahanan peluru berpandu konvensional kerana ia dikhususkan untuk drone kecil, katanya. Oleh kerana ia menggunakan laser, ia tidak memerlukan peluru dan kos tembakannya hanyalah kos elektrik. Dia menambah bahawa ia menggabungkan teknologi semikonduktor dan optik untuk menumpukan beberapa pancaran laser pada satu titik. Hadirin mengangguk dan beberapa soalan diajukan. Seorang pegawai Poland mengangkat tangan. Adakah terdapat sebarang kes penempatan sebenar? Wakil Malaysia itu menjawab bahawa ia kini telah ditempatkan di kemudahan-kemudahan utama di negaranya dan rundingan ekspor sedang dijalankan dengan negara-negara Timur Tengah. Seorang wakil Perancis bertanya, bolehkah ia memintas peluru berpandu? Wakil itu menjawab dengan jujur, versi semasa adalah khusus untuk drone. Pemintasan peluru berpandu sedang dipertimbangkan untuk model generasi akan datang. Saya mengangguk dalam hati mendengar jawapan itu. Sekurang-kurangnya dia tidak berbohong. Wakil itu memaparkan slide terakhir. Skrin menunjukkan carta perbandingan kos. Graf itu menunjukkan penjimatan kos operasi kilat berbanding sistem pertahanan peluru berpandu konvensional. Angka-angkanya mengagumkan. Untuk menembak jatuh sebuah drone, sistem konvensional menelan belanja RM175,000, manakala kilat hanya RM7, perbezaan 25,000 kali ganda. Kedengaran suara-suara kagum di kalangan hadirin. Saya hanya memandang skrin tanpa sebarang ekspresi. Pembentangan berakhir dan sesi soal-jawab bermula. Pelbagai soalan diajukan. Jarak maksimum, jumlah sasaran serentak, prestasi dalam cuaca buruk. Wakil Malaysia itu menjawab setiap soalan dengan tekun. Saya berundur ke belakang railway, berdiri dengan tangan bersilang. Seorang wakil pertahanan Jerman yang berdiri di sebelah saya menegur, sistem yang mengagumkan. Bukan? Saya menjawab ringkas. Mungkin. Wakil Jerman itu kelihatan terkejut dengan reaksi saya. Bertanya lagi, bukankah kos rendah itu satu faktor yang menarik? Saya memandangnya dan berkata dengan perlahan, yang menarik itu katalog, yang penting itu medan perang. Saya menambah. Saya nampak sistem itu menembak jatuh beberapa drone di dewan pameran, tetapi saya tidak pernah melihatnya berfungsi dalam perang sebenar. Wakil Jerman itu mahu berkata sesuatu tetapi kemudian terdiam. Saya hendak beredar, tetapi pada masa itu, wakil Malaysia itu menghampiri saya. Nampaknya dia mengenali saya. Dr. Daniel Ben Ami dari Sistem Pertahanan Udara Israel, bukan? Saya mengangguk. Dia kelihatan gembira dan bertanya, apa pendapat Tuan tentang pembentangan tadi? Bolehkah saya mendapatkan nasihat? Saya memandang tepat ke matanya. Kelihatan keikhlasan. Tetapi saya menjawab dengan dingin. Nasihat, industri pertahanan bukanlah bidang yang dibuktikan dengan pembentangan. Wajah wakil Malaysia itu berubah. Saya menyambung. Saya lihat dalam video sistem anda pandai menembak jatuh drone. Tetapi itu sahaja. Kami telah menangkis beribu-ribu peluru berpandu dan hasilnya dibuktikan oleh orang yang masih hidup. Anda telah menembak jatuh beberapa drone dan hasilnya dibuktikan dengan PowerPoint. Adakah Anda faham perbezaannya? Wakil Malaysia itu tidak dapat menjawab. Wakil Jerman di sebelah saya kelihatan tidak selesa. Saya tidak peduli. Saya berkata buat kali terakhir kepada wakil Malaysia itu, pertahanan udara tidak dibuktikan dengan katalog. Ia dibuktikan dengan kubur. Bolehkah Anda beritahu saya berapa banyak kubur yang telah dihalang oleh sistem Anda? Wakil itu mengetap bibirnya.
Saya tidak menunggu lagi dan meninggalkan reruai itu. Sambil berjalan di koridor, saya tahu kata-kata saya kasar. Tetapi saya tidak menyesal. Malah, saya pikir ia perlu dikatakan. Pasaran pertahanan dipenuhi dengan pembentangan yang hebat dan angka-angka yang mengagumkan. Tetapi senjata sebenar dibuktikan di medan perang, bukan di bilik mesyuarat. Sistem laser buatan Malaysia itu adalah satu percubaan yang menarik, tetapi itu sahaja. Terdapat jurang yang besar antara percubaan dan kejayaan. Pada majlis makan malam, saya berbual dengan pegawai-pegawai pertahanan dari pelbagai negara. Beberapa daripada mereka berkata sistem yang mereka lihat di reruai Malaysia hari itu sangat mengagumkan. Saya hanya tersenyum. Negara mereka tidak diserang peluru berpandu setiap malam. Bagi mereka, pertahanan udara adalah soal membandingkan katalog dan mengira bajet. Bagi kami, pertahanan udara adalah soal kelangsungan hidup. Tidak perlu berdebat dengan orang yang tidak memahami perbezaan ini. Di dalam teksi menuju ke hotel, saya melihat keluar tingkap. Pemandangan malam Paris sangat indah. Sebuah bandar yang aman. Penduduk bandar ini tidak melihat ke langit dan bimbang tentang peluru berpandu. Itulah sebabnya mereka boleh mengagumi laser berharga RM7. Tetapi di Tel Aviv, keadaannya berbeza. Bagi kami, langit sentiasa menjadi ancaman. Dan itulah sebabnya kami mencipta sistem yang hampir sempurna. Walau betapa murahnya pembunuh drone Malaysia itu, ia tidak sesuai dengan realiti kami. Saya mengeluarkan telepon dan memeriksa mesej. Laporan harian dari Kementerian Pertahanan. Beberapa roket telah dilancarkan dari Gaza hari ini, dan semuanya telah dipintas. Sambil melihat skrin, saya berfikir, hari ini kami mencipta data, bukan kubur. Itulah bukti kami, dan tiada negara di dunia yang boleh menandinginya. Sama ada sistem Malaysia memenangi anugerah di pameran atau tidak, itu tiada kena mengena dengan kami. Sekurang-kurangnya, itulah yang saya percaya pada masa itu. 2 minggu selepas kembali dari Paris, saya menerima panggilan telefon pada pukul 3 pagi, panggilan kecemasan dari bilik operasi Kementerian Pertahanan. Suara di hujung talian bergetar. Satu insiden telah berlaku di Pangkalan Binyamina. Sila datang segera. Sambil memakai pakaian, saya bertanya. Kegagalan pemintasan, terdiam seketika di talian. Kemudian, pegawai itu berkata, tiada percubaan pemintasan langsung. Semasa memandu ke Kementerian Pertahanan, saya menghidupkan radio. Berita tergempar sedang disiarkan. Serangan drone di kem latihan Binyamina di utara Israel, mangsa dilaporkan. Suara penyampai berita tenang, tetapi bunyi siren ambulans kedengaran di latar belakang. Saya menggenggam stereng dengan kuat. Perkataan drone berlegar-legar di kepala saya. Sebuah drone telah menembusi rangkaian pertahanan udara kami. Apabila saya tiba di bilik operasi, Menteri Pertahanan dan para pegawai kanan sudah pun berkumpul. Skrin memaparkan gambar udara Pangkalan Binyamina. Dengan satu bulatan merah ditandakan, bangunan Dewan Makan. Menteri melihat saya dan bertanya, terangkan, apa yang telah berlaku? Saya menghampiri operator konsol dan meminta rekod radar. Data jejak semalam terpapar di skrin. 19.13, sasaran kecil dikesan dari arah sempadan Lubnan. Ketinggian 500 meter, kelajuan 60 km, J. Dikelaskan sebagai drone. Sistem secara automatik mula menjejaki, dan pengiraan trajektori dimulakan. Tetapi pada pukul 19.14, sasaran itu hilang dari radar. Saya membesarkan image. Saya menganalisis titik di mana ia hilang. Sasaran itu masuk ke belakang kawasan pergunungan dan isyaratnya terputus. Saya memanggil log bilik situasi pada masa itu. Operator yang bertugas melaporkan kepada penyelianya, isyarat sasaran hilang. Dipercayai gangguan muka bumi. Penyelia bertanya, kemungkinan terhempas? Operator menjawab, terbang pada kelajuan rendah di kawasan pergunungan, isyarat hilang. Kemungkinan besar terhempas. Selepas berfikir sejenak, penyelia memberi arahan, teruskan pemantauan, tetapi tangguhkan amaran. Saya menghentikan paparan. Inilah saatnya. Menteri bertanya, mengapa amaran tidak dibunyikan? Saya menjawab, ia mengikut protokol standar. Apabila sasaran hilang dari radar, kami menganggap ia telah terhempas. Jika kami membunyikan amaran setiap kali isyarat terputus, akan ada terlalu banyak amaran palsu. Menteri memejamkan matanya. Jadi apa yang berlaku pada drone itu? Saya terus meneliti data. Pukul 19.19, bunyi letupan dilaporkan di ruang udara Pangkalan Binyamina, 5 menit selepas isyarat hilang.
Gambar dari tempat kejadian terpapar di skrin. Lubang di bumbung dewan makan kelihatan. Rangka keluli bengkok, dan bahagian dalamnya hangus hitam. Saya menukar gambar. Gambar seterusnya menunjukkan meja-meja terbalik dan tompokan darah di lantai. Askar-askar menerima rawatan kecemasan, mangsa yang cedera diusung keluar dengan pengusung. Saya tidak menukar gambar lagi. Menteri bertanya, berapa ramai mangsa? Seorang pegawai kanan membaca laporan. Setakat ini, 4 maut, 62 cedera. 6 daripadanya parah. Angka kematian mungkin meningkat. Menteri meletakkan tangannya di atas meja dan terdiam. Bilik mesyuarat menjadi senyap. Saya terus menganalisis data. Drone itu telah terbang rendah untuk mengelak radar, menggunakan muka bumi pergunungan untuk menyekat isyarat. Dan ia terbang tepat ke sasaran yang dirancang, Dewan Makan Kem Latihan. Ini bukan kebetulan. Ia adalah serangan terancang. Saya menganalisis kemungkinan jenis drone itu, dianggarkan ia adalah drone komersial, yang diubah sesuai, boleh didapati di pasaran. Harganya sekitar 2.800 hingga 3.500 ringgit. Ia mampu membawa 5 kg bahan letupan. Sambil melihat skrin, saya berfikir, sebuah drone berharga 3.500 ringgit telah menembusi rangkaian pertahanan udara kita dan membunuh 4 orang. Seorang pegawai kanan bertanya, mengapa Iron Dome tidak berfungsi? Saya menjelaskan, Iron Dome adalah sistem untuk roket dan peluru berpandu. Ia berfungsi dengan mengira trajektori dan memintas. Drone tidak mengikut trajektori, ia bergerak bebas. Kelajuannya perlahan dan saiznya kecil. Radar Iron Dome boleh mengesannya, tetapi ia dikelaskan sebagai keutamaan rendah dalam penilaian ancaman. Tambahan pula, dalam kes ini, isyaratnya hilang. Pegawai itu mengangguk, tetapi riak wajahnya menunjukkan dia tidak faham. Menteri bersuara, jadi, adakah ini bermakna kita tidak boleh menangkis drone? Saya teragak-agak sejenak. Jawapan yang tepat adalah rumit. Kita boleh, tetapi sistem kita tidak direka untuk drone. Namun, saya menjawab dengan ringkas. Dengan sistem semasa, ia sukar. Menteri menghentak meja dengan penumbuknya. Kalau begitu, cari penyelesaian sekarang juga. Dia menjerit. Saya keluar dari bilik mesyuarat dan berdiri di koridor. Fajar mula menyingsing di luar. Pagi di Tel Aviv kelihatan aman. Tetapi di utara, di Binyamina, persiapan pengebumian sedang bermula. 4 orang askar. Mereka mati semasa sedang makan malam. Tiada amaran, tiada pemintasan. Hanya bumbung yang pecah, letupan dan segalanya berakhir. Saya mengeluarkan telepon dan memeriksa berita. Ia sudah tersebar di media. Tragedi Binyamina. Kegagalan pertahanan udara, tanggung jawab kerajaan. Komen-komen mula muncul. Di mana Iron Dome? Mengapa sistem yang dibina dengan wang cukai kita tidak berfungsi? Siapa yang akan bertanggung jawab? Saya mematikan skrin dan memasukkannya ke dalam poket. Mereka tidak tahu, Iron Dome tidak gagal berfungsi. Ia memang tidak dicipta untuk situasi seperti ini. Kembali ke bilik operasi, para pegawai kanan sedang berbincang mengenai langkah-langkah menangani masalah itu. Ada yang mencadangkan untuk meningkatkan kepekaan radar, ada yang mencadangkan pengenalan sistem pengesanan drone khusus. Sambil mendengar perbualan mereka, saya berfikir, selama lebih 10 tahun, kita telah memberi tumpuan untuk menangkis peluru berpandu, dan kita telah mencipta sistem yang hampir sempurna. Tetapi perang telah berubah, dan kita telah terlepas pandang. Menteri mengakhiri mesyuarat dengan berkata, laporkan langkah-langkah penyelesaian dalam masa seminggu. Kaji semula sistem pertahanan drone, dan jika perlu, pertimbangkan untuk memperolehnya dari luar negara. Para pegawai kanan mengangguk dan beredar. Saya tinggal seorang diri di bilik operasi, merenung skrin. Gambar udara pangkalan Binyamina masih terpapar, dengan bulatan merah menunjuk ke arah Dewan Makan. Saya berfikir, sebuah drone berharga 3.500 ringgit telah menggegarkan mitos kita. Iron Dome memang sempurna, tetapi kesempurnaan itu hanya wujud dalam skop yang kita takrifkan. Kita menangkis peluru berpandu, tetapi kita tidak memikirkan tentang drone. Sistem laser Malaysia yang saya lihat di pameran Paris terlintas di pikiran. Kos tembakan 7 ringgit, khusus untuk drone. Pada masa itu, saya memandang rendah padanya. Sekarang, di Binyamina, 4 mayat sedang dipindahkan ke bilik mayat. Saya mematikan skrin dan meninggalkan bilik operasi. Matahari sedang terbit, tetapi pagi itu terasa kelam. Selama 3 hari selepas insiden Binyamina, saya mengurungkan diri di pejabat. Kementerian Pertahanan mengadakan mesyuarat tergempar
dan media tidak henti-henti menyiarkan artikel kritikan. Menteri mengeluarkan kenyataan memohon maaf dan keluarga mangsa menuntut pampasan. Saya mengasingkan diri dari semua kebisingan itu, duduk di hadapan meja saya. Skrin komputer memaparkan hamparan Excel dan saya sedang memasukkan angka. Di lajur pertama, saya menulis harga drone, harga asas drone komersial, RM 1,750, kos pengubah suaian, RM 1,50, kos bahan letupan, RM 350, jumlah, RM 31150. Untuk pengiraan konservatif, saya bundarkan kepada RM 3.500. Di lajur kedua, saya menulis harga peluru berpandu pemintas Iron Dome, antara RM175.000 hingga RM150.000 setiap satu. Saya menggunakan purata 262.500. Saya mengambil angka 350.000 untuk pengiraan yang lebih tepat. Saya mencipta lajur ketiga, pengiraan nisbah. Harga sebiji peluru berpandu pemintas dibahagikan dengan harga sebuah drone. RM 350.000 dibahagi dengan 3.500 rand. Hasilnya 100. Ini bermakna dengan harga sebiji peluru berpandu Iron Dome, kita boleh membeli 100 buah drone. Saya berhenti, merenung angka itu. Angka 100 bersinar di skrin. Di lajur keempat, saya mencipta senario. Jika musuh mengerahkan 1.000 buah drone, kos pembuatannya ialah 3,5 juta ring. Untuk kita memintas kesemuanya, kita memerlukan 1.000 peluru berpandu pemintas, dan kosnya ialah 350 juta ring. Musuh membelanjakan 305 juta ring, kita membelanjakan 350 juta ring. Perang kos 100 lawan 1. Saya meletakkan tetikus dan bersandar di kerusi. Saya melihat keluar tingkap. Orang ramai lalu lalang di jalanan Tel Aviv. Mereka tidak tahu. Ekonomi pertahanan udara sedang runtuh. Selama lebih 10 tahun, kami telah membina sistem yang sempurna. Kadar kejayaan pemintasan lebih 90%. Rekod menyelamatkan beribu-ribu nyawa. Tetapi kesempurnaan itu datang dengan tanda harga. Dan kini, seseorang telah mula menyerang tanda harga itu. Saya kembali ke Excel. Saya mencipta lajur kelima, analisis kemampanan. Bajet pertahanan tahunan Israel adalah kira-kira 80 bilion ringgit. Daripada jumlah itu, bajet pertahanan udara adalah kira-kira 12 bilion ringgit. Menggunakan 1.000 peluru berpandu pemintas Iron Dome menelan belanja RM 350 juta ringgit. Kita boleh bertahan sebanyak 34 kali setahun, kira-kira 2 atau 3 kali sebulan. Tetapi jika musuh melancarkan serangan drone setiap hari, kita akan memerlukan 127,75 bilion ringgit setahun. Ini melebihi bajet pertahanan udara kita. Saya mengetuk meja dengan jari. Angka tidak berbohong. Perang drone bukan perang pergeseran. Ia adalah perang kebangkrapan. Musuh tidak cuba membunuh kita. Mereka cuba menjadikan kita miskin. Dan negara yang miskin tidak dapat mempertahankan dirinya. Saya menolak papan kekunci dan menekuk muka dengan tangan. Pintu pejabat terbuka dan Yoav Levi masuk. Dia adalah ketua keseluruhan sistem pertahanan udara di Kementerian Pertahanan. Dia melihat skrin di meja saya dan bertanya, "Apa yang kamu kira?" Saya memusingkan skrin ke arahnya. Yoav mengecilkan matanya, membaca angka-angka itu, kemudian dia menggelengkan kepala. "Ini senario ekstrem. Dalam realiti, ia tidak akan berlaku seperti ini," katanya. Saya memandang Yoav. "Kenapa tidak?" Yoav menjawab. "Musuh tidak mempunyai keupayaan untuk mengerahkan 1.000 drone. Walaupun mereka boleh, kita tidak perlu memintas kesemuanya. Kita hanya perlu mempertahankan kemudahan-kemudahan penting." Saya menggelengkan kepala. Binyamina adalah dewan makan kem latihan. "Bukan kemudahan penting, tetapi 4 orang mati," kata saya. Yoav terdiam. Saya memusingkan skrin semula dan mencipta lajur ke-6, pengiraan kos psikologi. Setiap kali serangan drone berjaya, kebimbangan rakyat meningkat, dan kepercayaan terhadap kerajaan menurun. Pelancong akan berkurangan, pelaburan akan merosot, dan penghijrahan penduduk akan bermula. Kos ini tidak dapat dikira dengan angka, tetapi ia nyata. Yoav meletakkan tangannya di bahu saya. "Jangan terlalu pesimis. Kita akan cari jalan penyelesaian," katanya. "Penyelesaian?" Saya memandang Yoav. "Penyelesaiannya jelas. Kita memerlukan sistem kos rendah yang boleh menangkis drone." "Iron Dome bukan senjata untuk drone," tambah saya. Yoav mengangguk. "Itulah sebabnya kita sedang mengkajinya sekarang, termasuk pengenalan senjata laser." Saya tidak berkata apa-apa. Reruai Malaysia yang saya lihat di Paris terlintas di fikiran.
Selepas Yoav meninggalkan pejabat, saya tinggal seorang diri. Skrin masih memaparkan barisan angka, 100 lawan 1, 350 juta lawan 35 juta, masa menuju kebankrapan. Di baris terakhir saya menulis kesimpulan, sistem pertahanan udara semasa tidak mampan. Jari saya yang menaip bergetar. Ia adalah ayat yang menafikan sistem yang telah saya percayai selama lebih 10 tahun. Saya menyimpan fail itu dan mematikan komputer. Pejabat menjadi gelap. Saya berjalan ke tingkap dan melihat keluar. Matahari sedang terbenam dan lampu-lampu jalan mula menyala. Malam yang damai, tetapi saya tahu, keamanan ini dikekalkan dengan kos, dan kos itu semakin tidak tertanggung. Dalam perjalanan pulang, saya menghidupkan radio. Berita melaporkan tentang Majlis Pengebumian Mangsa Insiden Binyamina. Salah seorang daripada 4 askar itu berumur 19 tahun dan baru 3 bulan memulakan perkhidmatan tentera. Saya mematikan radio. Saya tidak mahu mendengarnya lagi. Keesokan paginya, saya tiba di pejabat lebih awal daripada biasa. Sambil berjalan di koridor yang kosong, saya membuat keputusan. Sudah tiba masanya untuk mengakuinya. Falsafah pertahanan udara kami salah. Bukan salah, tetapi zaman telah berubah. Zaman peluru berpandu telah berlalu, dan zaman drone telah tiba. Dan di zaman drone, kaedah pengiraan baru diperlukan. Bukan kesempurnaan, tetapi kemampanan. Bukan kuasa pemusnah, tetapi kecekapan ekonomi. Sambil membuka pintu pejabat, saya berfikir, sekarang saya perlu mencari jawabannya. Saya perlu melihat semula sistem yang saya lihat di Paris itu. Selama seminggu, saya meneliti data mengenai sistem pertahanan drone dari pelbagai negara di seluruh dunia. Senjata laser Amerika Syarikat masih dalam peringkat pembangunan, sistem Jerman hanyalah prototipe pameran. Produk Rusia dilarang diekspor, dan senjata Cina tidak boleh dipercayai. Sambil melihat timbunan dokumen di atas meja, saya sadar, hanya ada satu sistem yang telah ditempatkan dalam pertempuran sebenar. Sistem kilat dari Malaysia. Sistem yang sama yang saya perlekehkan di Paris. Saya mengangkat telepon dan teragak-agak. Nombor kedutaan Malaysia terpapar di skrin. Jari saya bergetar. Di Paris, saya telah bersikap biadab terhadap wakil Malaysia itu. Saya berkata pertahanan udara dibuktikan dengan kubur, bukan katalog, dan mereka belum membuktikan apa-apa. Dan sekarang, saya yang perlu meminta bantuan daripada mereka. Saya memejamkan mata dan menekan butang dial. Pegawai di kedutaan Malaysia terdiam seketika selepas mendengar nama saya. Kemudian dia bertanya dengan berhati-hati, "Ada apa boleh? Saya bantu." Dengan suara yang bergetar, saya berkata, "Saya ingin mengetahui lebih lanjut mengenai sistem kilat. Bolehkah kita mengatur pertemuan?" Pegawai itu kedengaran terkejut. "Israel berminat dengan sistem kami?" Dia bertanya balas. Saya menjawab dengan jujur, "Bukan berminat, tetapi memerlukan. Bagi kami, Anda adalah satu-satunya pilihan." 2 hari kemudian, saya duduk di bilik mesyuarat kedutaan Malaysia di Tel Aviv. Di hadapan saya adalah delegasi dari sebuah syarikat pertahanan Malaysia dan di antara mereka adalah Dr. Aris bin Abdullah. Dia memperkenalkan dirinya sekali lagi sebagai ketua pembangunan sistem kilat. Saya tidak dapat memandangnya tepat. Kata-kata yang saya lontarkan kepadanya di Paris terngiang-ngiang di telinga. Saya menundukkan kepala dan mula bersuara. "Pertama sekali, saya ingin memohon maaf." Saya merendahkan suara. "Saya telah bersikap biadab di Paris. Saya menilai sistem Anda tanpa melihatnya dengan teliti. Saya salah." Dr. Aris hanya memandang saya dengan tenang. Kemudian dia berkata perlahan, "Tidak mengapa. Kami sudah biasa dengan reaksi seperti itu." Kata-katanya membuatkan saya lebih malu. Saya menyambung, "Kami menghadapi masalah. Di Binyamina, sebuah drone telah menembusi rangkaian pertahanan udara kami dan 4 orang terkorban. Sistem kami tidak dapat menangkis drone. Saya telah membuat pengiraan. Dan jika kami menggunakan Iron Dome untuk menangkis drone, kami akan muflis terlebih dahulu." Saya mengeluarkan file Excel yang saya buat dari bag bimbit dan meletakkannya di atas meja. Kertas yang penuh dengan angka. 100 lawan 1. 350 juta lawan 35 juta. Masa menuju kebankrapan. Tukte. Aris mengambil dokumen itu dan membacanya perlahan-lahan. Saya menunggu sementara dia membaca. Saya berharap pengiraan saya salah, bahwa saya telah melebih-lebihkan. Tetapi dokter, Aris mengangguk dan meletakkan dokumen itu. "Betul, inilah intipati perang drone," katanya. "Perang ekonomi," tambahnya. Kata-katanya melegakan saya.
Sekurang-kurangnya saya tidak gila seorang diri. Saya merayu kepada Dr. Aris. Tolong tunjukkan sistem Anda. Saya ingin tahu bagaimana Anda menembak jatuh drone dengan kos RM7, bagaimana Anda meminta sasaran-sasaran itu. Saya merasakan maruah saya hancur. Seminggu yang lalu, saya adalah pakar pertahanan udara terhebat di dunia. Sekarang, saya adalah orang yang mengemis jawaban. Dr. Aris membuka komputer ribanya. Skrin memaparkan gambar raja struktur kilat. Dia mula menerangkan dengan tenang. Kami menggunakan kaedah penumpuan berbilang laser. Bukan satu laser berkuasa tinggi, tetapi 16 laser berkuasa rendah yang ditumpukan serentak pada satu titik. Saya mengangkat kepala dan melihat skrin. Secara teori, saya tahu kaedah ini, tetapi untuk melaksanakannya dalam realiti hampir mustahil. Apabila saya bertanya bagaimana mereka mencapai ketepatan, Dr. Aris menjawab, teknologi semikonduktor. Dia menjelaskan bahawa teknologi kawalan jitu semikonduktor Malaysia telah diterapkan pada pelarasan sudut laser. Arah setiap laser diselaraskan dalam unit milisaat untuk menumpukannya pada satu titik di atas sasaran. Sama seperti menggunakan kanta pembesar untuk menumpukan cahaya matahari dan membakar kertas semasa zaman kanak-kanak, tambahnya. Saya merenung skrin dengan tajam. Mengapa kami tidak terfikir kaedah ini? Atau mungkin kami pernah terfikir, tetapi kami menganggapnya mustahil. Kami percaya hanya laser berkuasa tinggi adalah jawabannya. Malaysia telah menjadikan yang mustahil menjadi mungkin. Saya bertanya kepada Dr. Aris, adakah kosnya benar-benar hanya RM7? Dr. Aris mengangguk. Hanya kos elektrik. Laser tidak haus dan tidak memerlukan peluru. Dia menambah bahawa kos penyelenggaraan adalah kira-kira RM20,000 setahun. Saya mengeluarkan kalkulator. Kos penyelenggaraan untuk 100 peluru berpandu Iron Dome adalah sama dengan kos penyelenggaraan tahunan sistem kilat. Tetapi kilat boleh menembak tanpa had. Angka-angkanya jelas. Saya bertanya dengan berhati-hati, bolehkah saya melihat data pertempuran sebenar? Dr. Aris membuka satu file. Skrin memaparkan rekod pemintasan selama 2 tahun terakhir. Sejumlah besar drone dikesan, dengan kadar kejayaan pemintasan sebanyak 94%. Saya terkejut melihat angka itu. Ia setanding dengan Iron Dome. Tetapi yang benar-benar mengejutkan saya adalah perkara lain. Apabila saya bertanya tentang kegagalan yang lain, Dr. Aris menjawab dengan jujur. 7 disebabkan cuaca, 2 di luar jangkauan, dan 2 disebabkan ralat sistem. Kami menganalisis dan merekodkan semua puncak kegagalan, tambahnya. Saya kagum dengan ketelusan itu. Kami cuba menyembunyikan kegagalan, manakala Malaysia belajar dari kegagalan. Saya bertanya kepada Dr. Aris, mengapa Anda menyasarkan drone dari awal, bukan peluru berpandu? Dr. Aris berfikir sejenak dan menjawab, kerana kami tidak dapat menangkis peluru berpandu. Kami tidak mempunyai teknologi atau pengalaman. Tetapi kami fikir drone adalah berbeza. Drone perlahan, kecil, dan ancaman yang boleh kami tangani. Jadi, kami memberi tumpuan kepada apa yang kami boleh lakukan. Mendengar kata-kata itu, saya menundukkan kepala. Kami cuba menangkis segalanya. Peluru berpandu, roket, drone. Kami mengejar kesempurnaan. Malaysia hanya memilih untuk menangkis apa yang mereka boleh. Mereka realistik. Dengan suara yang bergetar, saya bertanya, bagaimana jika kami ingin memperoleh sistem ini? Dr. Aris memandang saya dan berkata perlahan, kami tidak membina perisai. Kami memastikan perisai itu tidak mati terlebih dahulu. Iron Dome Israel adalah perisai yang sempurna. Tetapi jika perisai itu terlalu mahal, negara akan mati terlebih dahulu kerana cuba mengekalkan perisai itu. Katanya, kami membina perisai yang boleh bertahan lama. Saya tidak dapat membalas kata-katanya. Di Paris, saya telah mengejek Malaysia. Saya berkata pertahanan udara dibuktikan dengan kubur, katalog tidak bermakna. Tetapi sekarang ada 4 kubur di Binyamina dan katalog kami tidak berguna. Sebaliknya, Malaysia telah menghalang banyak potensi kubur. Angka-angka membuktikan segalanya. Mesyuarat berakhir. Dan semasa meninggalkan kedutaan, saya meminta Dr. Aris untuk menghantar cadangan rasmi kepada Kementerian Pertahanan Israel. Kami akan menimbangkannya dengan serius. Tidak, kami mahu memperolehnya, kata saya. Dr. Aris mengangguk dan berkata perlahan, saya ingat kata-kata Tuan di Paris, bahawa pertahanan udara dibuktikan dengan kubur, bukan katalog. Muka saya terasa panas. Dr. Aris menyambung, kata-kata itu betul.
Itulah sebabnya kami bekerja lebih keras untuk menempatkannya. Untuk mengelakkan pembinaan kubur, tambahnya. Saya memohon maaf sekali lagi. Saya telah bersikap biadab. Saya tidak melihat Anda dengan betul, kata saya. Dokter, Aris tersenyum dan berkata tidak mengapa. Sekarang kita melihat ke arah yang sama, itu sudah cukup. Semasa memandu kembali ke pejabat, saya sebak. Maruah yang saya bina selama lebih 10 tahun telah runtuh. Saya percaya saya adalah yang terbaik di dunia. Tetapi yang terbaik tidak tetap. Apabila perang berubah, yang terbaik juga berubah. Dan saya tidak melihat perubahan itu. Malaysia melihatnya. Dari awal, mereka menanyakan soalan yang berbeza. Bukan bagaimana untuk menjadi sempurna, tetapi bagaimana untuk bertahan lama. Soalan itu adalah jawabannya. Tiba di pejabat, saya menghidupkan komputer. Saya membuka fail baru dan menaip tajuk, cadangan pengambilalihan sistem kilat. Dan saya menulis ayat pertama. Kita telah silap. Standar pertahanan udara telah berubah dan kita telah terlepas pandang. Tetapi Malaysia telah menemui jawabannya. Tangan yang menaip bergetar. Saya sedang mengakui keangkuhan saya dalam bentuk dokumen. Dan saya tahu itu adalah perkara yang betul untuk dilakukan. Nyawa lebih penting daripada maruah. 3 hari selepas laporan saya diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Israel, saya kembali ke Paris. Kali ini, bukan sebagai pemerhati, tetapi sebagai pembeli. Di hadapan reruai Malaysia di pameran pertahanan antarabangsa, orang ramai sudah beratur. Menteri Pertahanan Emiria Arab Bersatu, Ketua Perolehan Poland, Wakil Diraja Arab Saudi. Saya menunggu giliran di belakang mereka. Saya, yang sebulan lalu telah mencemu dan melintasi reruai ini. Reruai Malaysia telah berubah. Ruang pamerannya telah digandakan dan 3 skrin besar digantung. Skrin tengah memainkan video pemintasan masa nyata. Drone sedang terbang, laser ditembakkan, 3 saat kemudian ia terhempas. Di bahagian atas video, tertera ayat, terbukti dalam pertempuran. Ditempatkan sejak 2024. Sejumlah besar sasaran berjaya dipintas. Saya mengeluh melihat angka itu. Kami berbangga dengan katalog kami, manakala Malaysia membuktikan rekod prestasi mereka. Kedengaran suara Menteri Emiria Arab Bersatu berbual dengan Dr. Aris. Kami menghadapi masalah dengan drone yang datang dari Yaman. Berpuluh-puluh buah sebulan, katanya. Kami menangkisnya dengan peluru berpandu Patriot, tetapi kosnya tidak tertanggung, tambahnya. Dr. Aris mengangguk dan mengeluarkan kalkulator. Jika 50 buah sebulan, dengan Patriot ia menelan belanja 25 juta ringgit. Dengan kilat, ia hanya 350 ringgit, terangnya. Mata menteri itu terbeliak. Ketua dari Poland menanyakan soalan yang berbeza. Dia bertanya tentang keserasian dengan sistem senjata Malaysia yang lain. Dokter, Aris menjawab, Poland sudah pun mengendalikan kereta kebal K2 dan artileri gerak sendiri K9 kami. Kilat juga boleh disambungkan ke sistem perintah dan kawalan bersepadu yang sama. Ketua itu menunjukkan riak wajah yang berpuas hati. Sambil mendengar perbualan itu, saya sedar. Malaysia tidak menjual produk tunggal, mereka menjual sistem. Apabila giliran saya tiba, Dr. Aris mengenali saya dan tersenyum. Selamat datang kembali, katanya. Saya mengangguk dan berkata, Israel secara rasmi telah memutuskan untuk memperolehnya. Saya ingin membincangkan syarat-syarat kontrak. Dokter, Aris menghulurkan tangan untuk berjabat. Sambil menyambut tangannya, saya bertanya, mengapa begitu banyak negara datang? Dr. Aris melihat sekeliling dan menjawab, kerana kami satu-satunya. Suara Dr. Aris tenang. Terdapat banyak sistem pertahanan drone, tetapi hanya kilat yang telah ditempatkan dalam pertempuran sebenar, katanya. Sistem Amerika masih dalam pembangunan, senjata Eropah di peringkat prototipe. Produk Rusia sukar diperoleh secara politik, dan senjata Cina mempunyai kredibiliti yang rendah. Itulah sebabnya semua orang datang ke Malaysia, terangnya. Kata-katanya seperti tamparan hebat. Sebulan yang lalu, saya telah mencapai kesimpulan yang sama. Di satu sudut reruai, satu seminar teknikal sedang berlangsung. Seorang jurutera Malaysia sedang menerangkan teknologi penumpuan berbilang laser. Di kalangan hadirin, pakar-pakar senjata dari pelbagai negara duduk sambil mencatat nota. Penceramah berkata, teknologi pembuatan semikonduktor Malaysia telah membolehkan sistem ini. Kawalan jitu unit nanometer, pemasaan milisaat, semua ini adalah hasil sampingan industri semikonduktor Malaysia, tambahnya. Kedengaran suara-suara kagum. Saya bertentang mata dengan wakil pertahanan Jerman yang berdiri di sebelah saya. Dia yang memulakan perbualan.
Senjata Malaysia sangat hebat. Nisbah harga kepada prestasi sangat menakjubkan, katanya. Saya bersetuju dan menambah, bukan hanya harga, tetapi hakikat bahawa ia sudah berfungsi adalah kuncinya. Kita memerlukan senjata untuk melindungi kita esok malam, dan hanya Malaysia yang boleh menyediakannya. Wakil Jerman itu mengangguk. Pada waktu petang, masih ada orang yang tinggal di hadapan Railway Malaysia. Dr. Aris dan kaki tangannya terus mengadakan perbincangan tanpa rehat. Saya memegang secawan kopi dan memerhati dari jauh. Sebulan yang lalu, di tempat ini, saya telah menghina wakil Malaysia. Sekarang, mereka adalah bintang pameran. Ironis, dunia berubah dengan begitu pantas, fikir saya. Keesokan harinya, satu perbincangan panel diadakan di Dewan Persidangan. Topiknya ialah perubahan dalam sistem pertahanan udara masa depan. Saya juga dijemput sebagai ahli panel. Moderator bertanya, apakah penyelesaian untuk ancaman drone? Pakar Amerika menjawab terlebih dahulu. Pembangunan laser berkuasa tinggi diperlukan. Ia boleh direalisasikan dalam tempoh 5 tahun, katanya. Pakar Eropah menekankan sistem peperangan elektronik. Apabila giliran saya tiba, saya berkata dengan jujur, penyelesaiannya sudah ada. Sistem kilat dari Malaysia adalah jawabannya. Dewan menjadi riuh. Saya menyambung, kita tidak mempunyai masa untuk menunggu sistem yang sempurna. Kita memerlukan senjata yang berfungsi sekarang juga. Dan hanya Malaysia yang menyediakannya. Hadirin bertepuk tangan. Perbincangan berakhir, dan di koridor, ketua dari Poland memanggil saya. Dia berkata, Poland sudah mempercayai senjata Malaysia. Kereta kebal K2 adalah yang terkuat di NATO, dan artileri gerak sendiri K9 telah membuktikan kehebatannya di barisan hadapan Ukraine. Sekarang, dengan pengenalan kilat, pertahanan udara Poland akan lengkap. Saya terkejut dengan keyakinannya. Poland sudah pun mempersenjatai semula dengan sistem senjata Malaysia. Dalam perjalanan kembali ke hotel, saya memeriksa berita. Satu artikel melaporkan bahawa ekspor pertahanan Malaysia telah mencapai rekod tertinggi. Poland, Emiria Arab Bersatu, Arab Saudi, Australia. Dunia sedang mencari senjata Malaysia. Artikel itu menyebut, kekuatan pertahanan Malaysia terletak pada pembuktian dalam pertempuran sebenar dan daya saing harga, serta masa penghantaran yang cepat. Sambil melihat skrin, saya mengakui, Malaysia sedang menetapkan standard baru. Keesokan paginya, saya dijadualkan melawat ibu pejabat syarikat pertahanan Malaysia itu untuk membincangkan butiran kontrak. Apabila saya melangkah masuk ke pejabat, sebuah peta di dinding menarik perhatian saya. Peta dunia dengan pin merah ditanda di atasnya. Poland, Emiria Arab Bersatu, Arab Saudi, Israel, Australia, Singapura, negara-negara di mana kilat telah diekspor atau sedang dalam rundingan. Sambil melihat peta itu saya berfikir, setahun yang lalu syarikat ini dipandang rendah di pameran. Sekarang dunia beratur menunggunya. Dr. Aris membawa saya ke bilik mesyuarat. Draft kontrak diletakkan di atas meja. Sambil membuka dokumen itu, saya bertanya, berapa lama tempoh penghantaran? Dr. Aris menjawab, 6 bulan. Barisan pengeluaran sudah pun beroperasi, jadi kami boleh membekalkan dengan cepat. Saya terkejut. Senjata dari negara lain biasanya mengambil masa 2 tahun atau lebih. Dr. Aris tersenyum dan berkata, kami telah menjangkakan permintaan ini. Kami tahu pesanan akan mencurah-curah selepas insiden Binyamina. Jadi, kami telah menyediakan sistem pengeluaran besar-besaran terlebih dahulu. Saya kagum dengan persediaannya. Malaysia bukan sahaja maju dari segi teknologi, mereka juga bijak membaca pasaran. Sambil menandatangani kontrak, saya bertanya kepada Dr. Aris, apakah rancangan masa depan? Dr. Aris berfikir sejenak dan menjawab, kami sedang membangunkan model generasi akan datang. Kilat 2 akan mempunyai jarak 5 km dan mampu memintas peluru berpandu. Dan akhirnya, kami menyasarkan sistem bersepadu yang boleh menangkis semua ancaman, seperti Iron Dome. Saya meletakkan pen. Malaysia bermula dengan drone, dan akhirnya mereka menceroboh domain kami. Tetapi saya tidak merasa terancam. Sebaliknya, saya berasa lega. Teknologi berkembang, dan persaingan akan membawa kemajuan. Jika Malaysia merangsang kami juga akan menjadi lebih baik. Saya fikir ini adalah pasaran yang sihat. Di dalam teksi menuju ke lapangan terbang, saya melihat keluar tingkap, jalan-jalan di Paris aman. Tetapi saya tahu, keamanan ini dilindungi oleh teknologi seseorang. Sebulan yang lalu, itu adalah kami. Sekarang Malaysia juga berkongsi peranan itu. Atau mungkin Malaysia sedang mengambil bahagian yang lebih besar.
Saya mengeluarkan telepon dan membuat nota. Pengambil alihan senjata Malaysia hanyalah permulaan. Kita juga perlu berkembang. Semasa menaiki pesawat, saya menoleh ke belakang. Langit Paris cerah, tetapi di Timur Tengah dan Eropah, di suatu tempat, drone sedang terbang dan yang menangkisnya kini adalah senjata Malaysia. Dunia sudah pun mengubah haluan ke arah Malaysia. Saya duduk di tempat duduk saya dan memejamkan mata. Saya yang angkuh telah belajar dan dunia juga sedang belajar bahawa takhta pertahanan udara tidak kekal dan takhta baru dicipta melalui perhitungan dan kepraktisan. Sebulan selepas kembali ke Israel, saya dijemput sebagai penceramah di Forum Keselamatan Antarabangsa Jerusalem. Ia adalah acara tahunan yang dihadiri oleh menteri-menteri pertahanan dan pemimpin tentera dari seluruh dunia. Tahun ini, topik pembentangan saya ialah masa depan sistem pertahanan udara. Jawatan kuasa penganjur memberi saya 30 minit. Saya menghabiskan 2 malam menyediakan bahan pembentangan. Saya tahu ini akan menjadi pembentangan paling penting dalam kerjaya saya. Dewan Syarahan dipenuhi lebih 500 hadirin. Timbalan Setiausaha Pertahanan AS, Panglima NATO, Menteri-Menteri Pertahanan dari pelbagai negara Eropah kelihatan. Delegasi Malaysia juga duduk di barisan hadapan. Wajah Dr. Aris kelihatan. Saya menarik nafas dalam-dalam dan naik ke pentas. Lampu dihidupkan dan slide pertama terpapar di skrin. Tajuknya ringkas, Takhta Pertahanan Udara dan Peralihannya. Saya mula bersuara perlahan-lahan. 10 tahun yang lalu, Israel adalah yang terbaik di dunia dalam bidang pertahanan udara. Iron Dome mempunyai kadar kejayaan pemintasan lebih 90% dan telah menyelamatkan beribu-ribu nyawa. Kami berbangga, dan kebanggaan itu wajar. Saya berhenti sejenak, tetapi saat kebanggaan bertukar menjadi keangkuhan, kita gagal melihat perubahan, tambah saya. Saya beralih ke slide seterusnya. Gambar Dewan Makan Kem latihan Binyamina muncul. Bumbung yang berlubang, meja-meja yang hancur. Dewan menjadi senyap. Saya berkata, 3 bulan yang lalu, sebuah drone berharga RM3.500 telah menembusi rangkaian pertahanan udara kami. 4 orang askar terkorban, dan tiada satu pun peluru berpandu pemintas dilancarkan. Malah amaran pun tidak berbunyi. Pada hari itu kami sedar, sistem yang sempurna pun boleh menjadi tidak berdaya apabila zaman berubah. Saya terus bercakap sambil menukar slide. Iron Dome tidak salah. Ia masih sistem pertahanan peluru berpandu terbaik di dunia, tetapi perang telah berubah. Musuh tidak lagi hanya menembak peluru berpandu yang mahal. Mereka menerbangkan beratus-ratus drone murah. Dan untuk kita menangkisnya, ia menelan belanja RM350 juta. Musuh membelanjakan RM315 juta. Kita membelanjakan RM350 juta dalam satu perang. Ini bukan pertahanan. Ini adalah jalan menuju kebangkrapan. Kedengaran bisikan di kalangan hadirin. Saya menarik nafas dalam-dalam dan mengucapkan kata-kata seterusnya. Dan dalam standar baru ini, Malaysia telah mendahului kita. Dewan menjadi lebih senyap. Saya memaparkan gambar sistem kilat Malaysia. Kos tembakan RM7. Penempatan sebenar selesai. Sejumlah besar sasaran berjaya dipintas. Saya menerangkan angka-angka ini satu persatu dan berkata, dunia sudah pun mula memilih Malaysia. Poland, Emiria Arab Bersatu, Arab Saudi, dan kami, Israel. Saya turun dari pentas dan berjalan di antara hadirin. Saya merendahkan suara saya. Saya mengaku bahawa apabila saya melihat sistem Malaysia di pameran Paris, saya memandang rendah padanya. Fakta bahawa ia khusus untuk drone kelihatan seperti satu batasan, dan kos RM7 terasa tidak boleh dipercayai. Tetapi saya salah. Malaysia tidak mengejar kesempurnaan. Sebaliknya mereka melihat realiti. Mereka bertanya, bagaimana kita boleh bertahan sehingga akhir? Bagaimana kita boleh memastikan perisai tidak mati terlebih dahulu? Soalan itu adalah jawaban yang betul, kata saya. Saya kembali ke pentas. Saya memaparkan slide terakhir. Hanya ada satu ayat di skrin. Kami percaya kami menguasai langit. Malaysia menguruskan langit sehingga akhir. Saya membaca ayat itu perlahan-lahan. Apakah perbezaan antara menguasai dan mengurus? Saya bertanya kepada hadirin. Menguasai adalah menakluk dengan kekuatan. Mengurus adalah mengekalkan dengan perhitungan. Kami berbangga dengan kekuatan kami, tetapi Malaysia telah menyempurnakan perhitungan mereka, tambah saya. Saya mengakhiri pembentangan dengan berkata, takhta pertahanan udara tidak kekal. Apabila teknologi berkembang dan perang berubah, takhta juga beralih.
10 tahun yang lalu takhta itu milik kami. Sekarang, saya berhenti sejenak. Sekarang, ia sedang beralih secara senyap ke Malaysia. Dan itu bukan sesuatu yang memalukan. Sebaliknya, ia adalah perkembangan yang sihat. Kerana persaingan akan menjadikan kita lebih baik. Pembentangan berakhir. Dan tepukan gemuruh bergema. Saya turun dari pentas dan kembali ke tempat duduk saya. Jantung saya berdegup kencang. Ia adalah pembentangan yang mempertaruhkan kerjaya saya. Dan saya telah mengakui keangkuhan saya secara terbuka. Tetapi saya tidak menyesal. Kerana ia adalah kebenaran. Di dalam kereta menuju ke hotel, selepas forum berakhir, saya memeriksa telefon saya. Satu pemberitahuan berita muncul. Pakar pertahanan udara Israel mengakui keunggulan senjata Malaysia. Artikel itu sudah pun diterbitkan. Saya membaca artikel itu. Kandungan pembentangan saya diringkaskan. Dan ayat terakhir dipetik. Takhta pertahanan udara sedang beralih secara senyap ke Malaysia. Saya mematikan skrin dan melihat keluar tingkap. Malam di Jerusalem sunyi. Bintang-bintang bersinar. Suatu hari nanti, ancaman akan datang lagi dari langit itu. Tetapi sekarang kami sudah bersedia. Kami akan menangkis peluru berpandu dengan Iron Dome. Dan kami akan menembak jatuh drone dengan kilat. Tidak sempurna, tetapi mampan. Dan itu yang penting. Saya teringat setahun yang lalu. Perkara-perkara yang saya katakan kepada ahli jawatan kuasa di bilik taklimat Kementerian Pertahanan. Pertahanan udara adalah bahasa kami sendiri. Tanpa pengalaman pertempuran sebenar, Anda tidak layak untuk membincangkannya. Betapa angkuhnya saya. Memikirkannya sekarang membuatkan saya malu. Tetapi keangkuhan itulah yang membawa saya ke sini. Melalui proses kehancuran, belajar, dan mengakui. Fajar mula menyingsing. Saya mematikan komputer riba dan berdiri di tingkap. Langit di timur bertukar kemerahan. Hari baru sedang bermula. Takhta pertahanan udara telah beralih, tetapi tugas melindungi langit tetap berterusan. Cuma sekarang saya tidak bersendirian. Bersama Malaysia, bersama dunia, kami akan melindungi langit. Saya tersenyum memikirkan itu. Melepaskan takhta bukanlah kekalahan. Ia adalah permulaan yang baru.